wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nastaghfiru an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang terpilih untuk terus beramal terus membela agama ini di atas manhaj yang betul, terus menyebarkan dakwah di saat-saat ramai yang tidak menerima dakwah. Namun kita meyakini bahawa apabila kita telah mengambil perjanjian dengan Allah bahawa kita akan terus berjuang dan terus mempertahankan agama di bawah panji Al-Quran dan As-Sunnah walaupun apa terjadi. Kerana Rasulullah telah memberi jaminan untuk umat yang terbaik ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada untuk manusia, ya. Dan yang paling penting apabila Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dengan sabdanya, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiyal amrullah. Akan berterusan di kalangan umatku yang akan menegakkan kebenaran dalam membawa risalah yang besar ini, hatta ya'tiyal la yadurruhum man khazalahum, dan tidak memudaratkan mereka ini apabila orang-orang cuba untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Berarti orang cuba nak menyakitkan hati kita, orang cuba nak menuduh kita dengan berbagai tuduhan, dia tidak memudaratkan kita hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah menang ataupun syahid. Oleh kerana itu, lelaki pejuang-pejuang Islam yang membawa panji Al-Quran dan As-Sunnah, dia hendaklah bersabar dan beristiqamah dan jangan mudah melatah. Jangan mudah melatah. Ya, bila dapat berita begini dia dah melatah. Kita manhaj kita Al-Quran dan As-Sunnah berpandukan kepada 3 generasi penafsiran 3 generasi yang terbaik ini. InsyaAllah apabila Rasulullah kata mereka ini akan selamat, maka akan selamat. Mereka ini akan berjaya, maka mereka akan berjaya. Saya beriman dengan hadis Rasulullah, saya beriman dengan ayat Al-Quran, saya beriman dengan semua risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Apabila ia telah bertepatan kesahihannya, maka tidak ada syak dan ragu, kita akan berdiri di atas jalan ini. Inilah golongan yang terbaik yang akan muncul di akhir zaman, maka jadikan kita di kalangan mereka itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan kitab yang bertajuk bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Dan bab yang kita sampai sekarang adalah bab yang ke-20. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang masih kok ada yang berminat lagi dengan buku ni, ya, boleh hubungi saudara Safwan kita, dan insya-Allah saudara Safwan kita akan menghubungi kita. Ya, harganya dalam RM20 sahaja. Baik. Bab yang ke-20, bagaimanakah untuk mengenali tanda ataupun sifat ahli syurga? Kerana tanda dan sifat ahli syurga itu kadang-kadang boleh diketahui, cuma hakikat adakah dia tu ahli syurga hanya Allah yang mengetahui. Tak ada siapa yang boleh mengatakan dia tu ahli syurga walaupun dia mati dalam keadaan senyum. Tak ada siapa. Boleh dikatakan mereka itu ahli syurga apabila Rasulullah mengatakan mereka itu ahli syurga. Ya, kenapa? Wama yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak berkata mengikut hawa nafsu. Ya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan itu adalah wahyu dari Allah. Oleh kerana itu, walaupun siapa saja selepas wafatnya baginda ataupun sahabat yang telah diredhakan Allah dengan kedudukannya, yang lain daripada itu tak ada siapa yang boleh mengatakan dia ahli syurga. Kita hanya boleh mengatakan mudah-mudahan dia di kalangan ahli syurga. Itu tak apa. Tetapi nak mengatakan dia tu ahli syurga agak sukar. Kerana berbagai-bagai bukti yang telah dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan lelaki yang pernah kita ceritakan yang hebat berperang tu, orang kata dia ahli syurga, kalau mati syahid, Rasulullah kata tak. Oleh kerana itu Imam Bukhari telah meletakkan satu bab yang terperinci dalam bab ini.
Jadi baik. Jadi sifat-sifat ini kita boleh katakan mudah-mudahan dia di kalangan ahli syurga. Hakikatnya di sisi Allah. Hanya Allah yang mengetahui dia tu ahli syurga ataupun tidak. Bukan kita. Kita hanya mengharapkan. Ya, oleh kerana itu kita dibenarkan dengan mengucapkan ya Allah masukkan dia di kalangan ahli syurga. Jadi bab yang ke-20 ini kita sudah berada di dalam tajuk nombor 30, 5 ciri yang membawa ke syurga. Pelajaran yang lepas kita telah membicarakan beberapa perkara berkaitan dengan hakim, qadi yang adil, menjadi muazzin, ya, dan beberapa perkara lagi yang mana kita telah terangkan. Sekarang kita terangkan 5 ciri-ciri yang membawa ke syurga. Yakni jika orang tu memiliki, ya, dalam satu hari dia memiliki 5 perkara tu, maka dia di kalangan ahli syurga. Yang mana pelajaran lepas kita melihat Abu Bakar memiliki 4 perkara. Ya, orang lain tak ada. Abu Bakar, ya, mempunyai sifat tersebut. Maka Rasulullah kata tidaklah berkumpul dalam seseorang itu 4 perkara tersebut melainkan dia adalah kalau dia mati dia di kalangan ahli syurga. Ya, 4 perkara tu yang kita katakan dalam nombor yang tajuk yang ke-23. Pertama, orang yang menziarahi orang yang sakit, orang yang berpuasa. Kedua, orang yang menziarahi orang yang sakit. Ketiga, orang yang menyaksikan atau menghadiri jenazah. Dan keempat, orang yang memberi makan kepada fakir miskin. Jadi itu dia. Okey. Sekarang 5 ciri yang membawa ke syurga. 5 ciri. 5 ciri tersebut dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun man amilahunna fi yawmin kataballahu lahu katabahullahu min ahli al-jannah man 'ada maridan wa syahida janazatan wa sama yawman wa raha ila al-jumu'ah wa a'taqa raqabah." Artinya siapa yang melakukan 5 perkara maka akan dituliskan baginya di kalangan ahli syurga. Siapa yang melakukan 5 perkara maka akan dituliskan baginya padanya kalangan ahli syurga. Yang pertama, siapa yang menziarahi orang sakit. Ya, seolah-olah menziarahi orang sakit ni satu kedudukan yang memang hebat, yang ramai kita jarang nak lakukan. Tapi di hari-hari Covid ni kita katakan ialah fitnah kan, ujian. Ya, ujian. Janganlah pula orang tu kita tahu Covid kita pergi menghadap dia. Dia ada beberapa kaedah. Dalam bab wabak ada beberapa kaedah. Kalau kita tahu orang tu ada penyakit wabak, maka tidak perlu diziarahkan. Jadi dia tidak perlu ziarah. Jangan kata, oh ini sunnah yang mesti kita buat. Tak. Kena faham kaedah wabak lain. Kaedah wabak, kita kena jauhkan pula diri kita. Ya, terpaksa. Bukan kita nak jauhkan, tetapi terpaksa. Kerana itu kaedah bila kita berada dalam kawasan wabak. Macam kita sekarang di Malaysia, berada dalam kawasan wabak. Maka jauhkan. Ya, penjarakan diperlukan. Nak buat macam mana? Ya, sudah pada hari ini, walaupun adik-beradik kita ke, kita tak boleh nak tengok, nak jumpa dia, tengok dia jauh. Kena pula kalau kita tahu adik kita tu, adik-beradik kita ada Covid. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, macam ayat Al-Quran mengatakan, walaupun dia tu adik-beradik, hanya yubassarunahum, ya, bila mereka nampak aja tapi tak mau mengaku, tak mau dekat. Kerana apa? Takut dijangkit. Di akhirat kelak takut dikaitkan. Okey? Masya-Allah. Di dunia kita dah nampak bagaimana, ya. Kerana saya mengalami di antara keluarga saya sendiri yang kena, ya, anak kita, menantu kita kena. Subhanallah. Bila dia kena tu, kita datang bagi barang tu letak kat pintu rumah je, lepas tu pergi masuk dalam kereta telefon, tolong ambil barang. Begitu sekali. Dia menantu tu duduk satu bilik, anak dengan anak kecil tu satu bilik. Tak berjumpa walaupun duduk satu rumah. Terpaksa. Tuan-tuan dan perempuan di akhirat kelak nampak, tetapi tak boleh nak tegur. Tak boleh kerana takut dikaitkan. Okey. Jadi di sini
kita lihat sesiapa yang melakukan 5 perkara maka akan ditulis padanya di kalangan ahli syurga. Yang pertama, siapa yang menziarahi orang sakit. Ya, menziarahi orang sakit dah kita bahaskan persoalan ini pada pelajaran yang lepas, dan pada hari ini isu COVID, maka kita kata elakkan, jauhkan. Yang kedua, menghadiri jenazah. Menghadiri jenazah pun begitu juga. Kita terpaksa, tak boleh pun kita berada bersama jenazah tersebut. Subhanallah. Bagaimana orang tu buat? Terpaksa akur je lah. Walaupun tidak sempurna, namun kita terpaksa akur apa yang mereka jalankan. Yang ketiga, berpuasa. Ini dikaitkan dengan puasa sunat. Puasa sunat yang kita lakukan. Dia ada berbagai puasa. Puasa fardu dah satu bab. Puasa qada satu bab. Puasa sunat mengikut masa ataupun waktu, seperti puasa ayam hari Isnin dan Khamis misalan, ataupun ayamul bid, hari putih 13, 14, 15, ataupun paling kuat puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Okey, jadi itu dia. Kemudian yang keempat, pergi menunaikan solat Jumaat, seolah-olah mengisyaratkan hari tersebut adalah hari Jumaat dan akan menjadi isu berkaitan dengan puasa pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Perbahasan itu boleh diletakkan, dibahaskan pada waktu yang lain. Dan yang kelima, membebaskan hamba abdi. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Abu Ya'la di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Baik. Jadi dalam bab ini kita melihat seolah-olah amalan itu berlaku pada hari Jumaat, dan salah satu daripadanya yang sudah tidak mampu kita miliki. Apa dia? Membebaskan hamba. Kita tak ada hamba. Hamba dah habis dah pada zaman sekarang. Kita dah tak ada dah hamba. Ya, jangan jadikan bibik kat rumah tu hamba pula. Ya, nak bebaskan dia, cara dia kita tak bebas pun dia cabut lari, kita tolong langgang. Okey. Jadi dalam bab ini, maka jika kita memahami dalam konteks hadis ini bahawa ada amalan-amalan yang telah hilang di muka bumi, seperti membebaskan hamba. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan kita dalam keadaan begini terlepas pandang ada amalan-amalan, jika hilang kita akan rugi. Misalnya kita ada ibu bapa kita yang masih hidup, birri walidain. Kerana itu adalah di antara pintu-pintu syurga. Jangan biarkan dia hilang. Kenapa? Kalau dia hilang, bawalah bagaimana banyak sekalipun manusia, dia tidak akan mampu untuk menyamakan, ya, menyamakan amalan kita, melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah. Baik. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita, walaupun kita tidak ada hamba, namun amalan-amalan ini merupakan tuntutan pahalanya besar. Jangan kata, oh tak ada, kalau macam itu dah tak boleh lah kita lakukan. Tak, buat. Yang mana ada, supaya kita dapat beramal seperti mana yang Rasulullah SAW galakkan, arahkan. Baik. Yang ke-31, pengembala yang menjaga solat. Ya, subhanallah, pengembala kambing, ya, lembu yang menjaga solatnya. Kita berada dalam keadaan pada zaman yang tidak menjadi masalah dalam bentuk pengembala. Sekarang pun dah kira gembala kambing pun taraf korporat punya cara, ya. Tetapi masalahnya kita berhadapan dengan kesetiaan kita kepada Allah untuk melakukan solat. Itu pula masalah kita. Di dalam hadis ini mengisyaratkan bagaimana kedudukan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita dah katakan jangan pandang remeh kepada pengembala-pengembala. Jangan pandang remeh kepada orang-orang yang bekerja yang kita rasakan mereka ni low profile, kedudukan rendah. Ya. Seperti orang yang kerja mengangkat sampah, seperti nelayan-nelayan, petani-petani, penyapu sampah, apa juga, ya, clerk, kerja-kerja yang begitu. Jangan dipandang remeh. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah dah jadikan putaran kehidupan kita memerlukan antara satu sama lain. Ya, memerlukan antara satu sama lain. Walaupun kaya macam mana pun kita kena makan.
Dan makanan itu datang dari mana? Daripada petani-petani. Nasi datang dari petani-petani. Ya, ikan-ikan datang daripada nelayan-nelayan. Boikot semua. Ya, kita nak hidup dengan kita sendiri. Takkan mampunya. Ya, takkan mampunya. Kita tak nak makan nasi. Sudahnya makan Maggi. Makanlah Maggi. Berapa lama boleh tahan? Okay. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kehidupan kita antara satu sama lain memang tidak boleh dilepaskan, ya, berkait. Oleh kerana itu pengembala kambing merupakan di antara satu kerja ataupun bidang yang menjadikan fardu kifayah. Walaupun kita menganggap ala gembala kambing kan, jangan pandang remeh tentang perkara-perkara tersebut. Bila hadis ini mengatakan dari Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si shaziyyatin bi jabalin yu'adhdhinuna lis-salati wa yusalli fa yaqulu Allah 'azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimu as-salah wa yakhafu minni qad ghafartu li'abdi wa adkhaltuhu al-jannah." Ya, subhanallah, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Abu Daud. Dalam hadis ini maksudnya Allah amat suka melihat kepada pengembala kambing di puncak bukit. Ya, pengembala kambing dia akan menternak oleh kerana zaman dahulu, ya, zaman dahulu mereka berternak terutamanya orang di padang pasir. Orang di padang pasir ni kalau kita tengok kambing di Mekah sana kan, dengan apa dia hidup? Dia makan rumput. Kat mana rumput? Okey. Oleh kerana tu bila kita berada di sana lain. Bila kita berada di bumi Malaysia ni lain. Ya, bumi Malaysia kambing ni manja-manja. Makan masya-Allah dihidang. Okey. Tetapi di sana dihalau kadang-kadang bila dah 2-3 hari baru balik ataupun keluar pagi balik malam. Macam kita kerja office hours tu. Begitulah kedudukan pengembala kambing. Dan dia bawa sampai ke puncak bukit. Kita tak jangka. Saya kata kita tak jangka. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, kalau bisa siapa yang pernah naik Gua Hira tu, Jabal Nur tu, ya, akan menyaksikan ada tek kambing pula atas tu. Ya, subhanallah. Pasal itu di antara sifat kambing yang berada di padang pasir, di gurun. Kerana pernah di satu tempat yang mana saya naik puncak tinggi dan memang dapat taik kambing banyak. Saya kata macam mana kambing ni boleh naik? Ya, memang pengembala di kawasan yang begitu dia akan menghalau kambing dan kambing tu pergi naik bukit makan, yang mana ada rumput-rumput kecil tu makan. Dia makan. Jadi itu dia kedudukannya. Ya. Dan dalam hadis ini mengatakan Allah amat suka melihat kepada pengembala kambing di puncak bukit melaungkan azan untuk solat dan mendirikan solat. Dia laungkan azan sampai mana azan tu dilaungkan, didengari, maka mereka itu akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ya, subhanallah. Oleh kerana itu daripada hadis ini datang hukum hakam bagaimana kedudukan seseorang jika dia melakukan solat bersendirian, adakah perlu dia azan? Ya, subhanallah. Dari hadis ini mengisyaratkan kalau solat sendirian pun dia perlu azan. Solat sendiri, ya solat sendiri, berdalilkan hadis ini. Tapi janganlah kuat-kuat sangat. Dah kamu solat lambat, solat sendiri, maka azanlah perlahan-perlahan. Tetapi bila berada di ruang yang panjang, ruang yang kosong, ramai, maka kita azan sekuat-kuatnya. Ya, azan sekuat-kuatnya. Lalu Allah mengatakan, Allah berfirman, lihatlah pada hamba-Ku ini. Dia melaungkan azan. Kerana apa? Kalimah azan itu ialah kalimah tauhid. Ya, kalimah tauhid dan menyeru kepada kebaikan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, seru kepada kebaikan. Hayya 'alal falah, seru kepada kebaikan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi kalimah tauhid ini besar. Dan Allah amat suka apabila seorang lelaki itu dia sembahyang je, dia baca qul huwallah. Apabila dia bersembahyang je, dia akan baca qul huwallah. Walau baca ayat-ayat lain, dia akan baca qul huwallah.
Sehingga sahabat-sahabat lain mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lelaki ini ya dalam solat dia tak hilang qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Kita baca qul huwallah juga. Ya. Kita baca qul huwallahu ahad, inna a'tayna, qul huwallah. Itu bacaan favorite kita. Disebabkan apa? Pendek. Ya, kita pula jenis malas nak sembahyang panjang-panjang, baca pendeklah, senang. Qul huwallahu ahad. Sahabat tidak begitu. Dia membaca qul huwallah lalu ditanya, Rasulullah panggil dia, "Kenapa kamu buat begitu? Aku dapat pengaduan." Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hazihi surah ya, surah ini aku mencintainya. Kerana apa? Kerana dalamnya ada tauhid. Oleh kerana itu surah Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Kerana full dalam Quran itu 1/3 itu adalah tauhid. Dan pada surah Al-Ikhlas itu semuanya kalimah tauhid. Maka aku amat suka." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki tersebut, "Kerana kamu suka kepada surah Al-Ikhlas itu, Allah amat suka kepada kamu." Subhanallah. Jadi itu beza dia. Kita qul huwallah untuk mendapat ringkasan pada bacaan, tetapi para sahabat untuk mendapat kenikmatan mengabdikan diri kepada Allah. Jadi dalam bab ini apabila Allah mengatakan kepada para malaikat, "Lihatlah kepada hamba-Ku ini, ya, dia melaungkan azan dan mendirikan solat." Melaungkan azan dan mendirikan solat. Ya khafu minni. Kenapa? Kerana dia takut kepadaku. Qad ghafartu li'abdi wa adkhaltuhul jannah. Dan sesungguhnya aku ampunkan dosanya dan aku masukkan dia ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amat penting kita berada bersendirian ataupun tak kiralah di pejabat ke di mana-mana, bila masuk waktu solat, usahakanlah solat. Ya, usahakanlah solat. Baik. Yang ke-32 di antara sifat-sifat ahli syurga ialah mereka yang jiwa yang bersih, jiwa muslim yang bersih. Bagaimana bersih? Ya. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun." Hadis yang panjang. Kita ringkaskan, sesungguhnya tidak akan masuk syurga melainkan jiwa muslim yang bersih, seorang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yakni jiwa yang bersih di sini yang dimaksudkan jiwa yang tidak ada unsur syirik. Dan tawakal dia tinggi kepada Allah Subhanahu. Ya. Jadi oleh kerana itu membersihkan diri adalah satu perkara yang wajib bagi kita. Untuk memastikan jiwa kita ini bersih. Jiwa kita ini sentiasa dalam keadaan bersih, ya, sentiasa dalam keadaan Allah meredai kita. Maka barulah kita mampu untuk memiliki syurga. Tetapi bagaimana untuk memiliki tauhid yang bersih ini? Kita kembali kepada kaedah yang amat penting. Tauhid yang bersih ini bukan tauhid yang kita ambil daripada tok nenek kita semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadikan diri kita ini sebagai manusia ikut je tanpa ada bukti yang nyata. Terutamanya saya tahu di kalangan kita ini adalah orang yang educated, yang terpelajar. Yang dia faham bahawa agama ini bukan ikut orang tertentu. Yang ni orang gitu, orang tu yang disangkanya baik. Tetapi agama ini ialah ittiba', mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana penafsirannya datang daripada 3 generasi yang terbaik. Itu dia. Barulah tauhid kita akan bersih. Ya, ini berdalilkan dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka itu beriman seperti mana kamu beriman, wahai Muhammad dan para sahabat, sesungguhnya mereka itu akan dapat petunjuk. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, kalau kita beriman seperti mana Rasulullah dan para sahabat beriman,
maka kita akan mendapat petunjuk. Fa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Jika mereka berpaling, tak mau ikut, maka mereka itu akan hancur ataupun pecah ataupun rosak. Kita berhadapan dengan tak belajar. Itu puncanya yang jadi kita menentang. Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka memadai dengan Al-Quran sebagai kekuatan mereka mengenali Allah. Kerana apa? Kerana mereka tidak beriman kepada Allah seperti setengah masyarakat dengan kefahaman-kefahaman yang sesat. Kefahaman-kefahaman yang tidak tepat. Mereka beriman kepada Allah dengan cara yang Rasulullah ajar, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sifat-sifat yang layak bagi Allah, Rasulullah dah terangkan. Datang kita beriman kepada Allah dengan cara yang dibawa oleh tok nenek kita. Di antaranya seperti sifat 20, sifat 13. Sedangkan perkara itu, kalau tuan-tuan dan perempuan mempelajari sejarah, kita akan menyaksikan kemunculan sifat 20 itu selepas zaman yang begitu jauh daripada Rasulullah. Imam Syafi'i pun dah wafat. Ya, sifat 20 belum muncul lagi. Dengan arti kata lain, kedudukan hampir 300 tahun barulah muncul sifat 20. Oleh kerana itu, kita beriman, hendaklah beriman cara seperti mana Rasulullah SAW beriman. Ya. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan, saya dulu pun permulaan untuk mencari agama dahulu, yakni mempelajari agama. Saya bukan budak agama, budak berpelajaran agama. Saya pusing Malaysia, saya pergi pondok nun, pusing. Pondok mana? Di Kelantan saya pergi pondok, di Kedah, di Penang, semua saya pergi. Ya, saya pernah berada di pondok Pasir Tumbuh. Saya pernah berada di pondok Lanai. Saya pernah berada di pondok di Madrasah Masriyah. Ya, semata-mata nak mencari agama. Tetapi saya teringat waktu saya belajar di pondok satu perkara yang menarik. Apabila para imam, para guru mengatakan, ya, jika seorang tu tak hafal sifat 20, tak sah solatnya. Subhanallah. Siapa yang tak hafal sifat 20, dia tak boleh masuk syurga. Subhanallah. Tang situ datang, kita budak akademik, ya, nak mencari agama, tiba-tiba datang statement yang begitu, menyebabkan kita tertanya-tanya. Mula saya mencari maklumat. Okey, bilakah diikuti dengan orang mengatakan Imam Syafi'i pun berakidahkan dengan sifat 20. Saya pun mula mengkaji. Ya, subhanallah. Sampai saya sambung belajar di Pakistan, maka di sana barulah kita menjumpa hakikat kebenaran. Ya, saya kena terima kerana saya nak mencari kebenaran. Kerana saya bukan mengikut membuta tuli. Dan akhirnya bila kita kaji balik kedudukan imam-imam yang besar seperti Imam Asy-Syafi'i, bahawa dia pun tak tahu sifat 20. Dia beriman seperti mana Rasulullah beriman. Imam Syafi'i tak tahu sifat 20. Imam Bukhari tak tahu sifat 20. Kerana tak muncul lagi pada zaman mereka hidup. Sehingga zaman mereka mati tak muncul lagi. Para sahabat lagilah tak tahu, jauh. Di situ datang hati saya bertanya, bagaimana mereka boleh mengatakan Imam Syafi'i, ya, pun menghafal ataupun beriman dengan sifat 20. Mereka mengguna nama Imam Syafi'i. Ya, ini di antara manusia yang jahat menggunakan nama-nama imam. Itu belum lagi orang-orang yang jahat walaupun berserban besar, ya, berkecek pula, bercakap dengan dalil-dalil tapi menipu Rasulullah SAW. Menipu Rasulullah SAW walaupun atas tujuan baik, salah hukumnya. Dengan Rasulullah walau tujuan baik tidak boleh digunakan dengan nama Rasulullah melainkan dengan hadis-hadis yang sahih sahaja. Bila dia menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih, maka dia menipu Rasulullah. Dikatakan Rasulullah yang berkata sedangkan Rasulullah tidak berkata. Lalu Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata-kata terhadap aku dan menipu aku, ya, mengguna nama Rasulullah, maka siaplah tempat dia di dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kewajipan kita menjaga Rasulullah SAW, menjaga agama ini dengan cara yang betul. Ya,
kita beriman cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah selamat. Namun bagi mereka yang beriman cara yang saya sebut tadi, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada antara mereka dengan Allah, tetapi itu bukan manhaj yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang ke-33, orang yang lemah lagi tertindas. Subhanallah. Ini di antara satu khabar gembira bagi kita yang lemah-lemah ni. Kita bukan orang atasan, bukan orang-orang yang berjawatan tinggi, tetapi orang yang lemah. Maka sentiasa kena buli, sentiasa kena tindas. Misalnya lah, yang ramai orang kata, nahnu mustada'afin, kami adalah golongan yang lemah. Ya, golongan yang tak berkuasa, tak ada kuasa. Okay. Bila dibagi kuasa, tonggal langgang pula. Okay. Baik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, masalah kelemahan kita, ya, kita serah kepada Allah supaya Allah membantu. Ya. Tapi jangan kita tinggalkan jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah berbicara, dah sempurna agama ini. Cuma kita je yang tak sempurna. Kita ada pilihan-pilihan yang lain. Itulah puncanya. Kita rasa agama ni tak sempurna, tak hebat, maka kita ambil jalan-jalan lain. Maka itulah puncanya. Bila agama kita ini menjalankan sistem syura, kita pun ambil jalan sistem demokrasi. Hancur agama kita. Itu bukan jalan-jalan yang benar. Baik. Jadi di sini kita lihat yang ke-33, orang yang lemah dan tertindas. Yang dimaksudkan di sini, orang yang lemah, tak kiralah lemah apa juga, ya, tetapi dia beriman. Dan yang tertindas, disebabkan dia lemah, maka dia tertindas. Ya. Baik. Dari Harisah Ibn Wahbu Al-Khuza'i radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutada'ufin. Okey, maksudnya ala unabbiukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutada'ifin. Tidakkah kamu ingin ketahui di antara ahli syurga, iaitu mereka adalah orang yang lemah dan orang yang tertindas. Ya, subhanallah. Orang yang lemah dan orang yang tertindas. Tuan-tuan dan puan-puan yang beriman kepada Allah, sifat ini di antara sifat yang mana kita, Allah jadikan begitu kedudukannya. Ada orang yang lemah, ada orang yang tinggi. Ada orang yang kuat, ada orang yang tak kuat. Namun begitu, orang yang kuat, tanggungjawab dia adalah membela orang yang tak kuat. Orang yang lemah, kuat, membela orang yang lemah. Orang yang cerdik, membela orang yang kurang cerdik. Itu kaedahnya. Bukan orang yang cerdik ambil kesempatan dari kelemahan orang yang tak cerdik. Bukan maksudnya orang yang kuat mengambil kesempatan daripada kelemahan orang yang lemah. Bukan rakyat pemimpin mengambil kesempatan dari rakyatnya. Itu dia. Bukan orang-orang yang besar mengambil kesempatan, mengambil kesempatan daripada kelemahan orang-orang bawahan. Kita berfungsi antara satu sama lain. Maka oleh kerana itu, orang-orang yang kuat membantu orang-orang yang lemah. Bila dia membantu orang-orang yang lemah, pahalanya terlalu besar. Kenapa? Kita membantu ahli syurga. Orang-orang yang lemah pula, kita mengatakan bahawa kelemahan kamu itu janganlah lemah dari sudut akidah. Janganlah lemah dari sudut agama. Mungkin yang lain-lain itu lemah, tetapi akidah fardu ain mestilah kuat. Ini akidah lemah, ya, kekuatan lemah, semuanya lemah. Dan akhirnya kamu tertindas. Itu disebabkan kelemahan kamu dalam agama, maka kamu terpinaya. Tetapi jika kamu mempunyai kekuatan iman, kekuatan agama, maka di sinilah datang hadis, tidakkah kamu ingin ketahui di antara ahli syurga siapakah mereka?
iaitu mereka yang lemah lagi tertindas. Dan khabar gembira kepada orang-orang yang lemah dan tertindas ini, bersabar. Kita ni kena banyak sabar. Cuba belajar hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Jangan bicara tentang, yelah kita bicara, tapi cuba fokuskan. Kita ni nak bicara tentang peperangan, dajjal, apa semua. Memang kita perlu tahu. Tetapi dalam bab itu, bagaimana diceritakan tentang kedudukan fitnah-fitnah ini. Kita berada pada zaman fitnah. Pemerintah kita begini, rakyat begini, semuanya begini. Bagaimana kita nak hadapi? Masalahnya kita tak faham. Lepas tu kita adu domba kan. Kita ngumpat kan. Dan akhirnya kita tidak termasuk dalam kategori orang yang lemah lagi tertindas. Bahkan kita gunakan umpatan-umpatan yang tersebar dalam WhatsApp, Facebook itu untuk menghina golongan-golongan orang-orang tertentu. Lepas tu kita fitnah dengan tidak ada bukti. Soal khabar keluar, itukah fitnah, itukah bukti kita? Hai orang-orang sunnah, itukah bukti kita? Kan diceritakan dalam ni akhbar, itukah bukti kita? Dalam terutamanya dalam isu-isu yang menakutkan, yang memerlukan 4 orang saksi. Selain daripada itu tak boleh dibicara. Orang yang saksi itu pun tengok dengan mata kepala dia. Ya. Berat sebenarnya, berat. Oleh kerana itu hanya kepada Allah lah kita mengadu. Kejahilan kita menyebabkan kita boleh dicelumkan dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, kita bersemangat. Ya, semangat. Geram sangat. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan baca hadis berkaitan akan bangun seorang pemimpin yang tidak menjalankan hukum aku, yakni hukum syariat. Dan dia menindas kaumnya. Dia memukul dan mengambil hartanya. Tuan-tuan dan perempuan, apa Rasulullah kata? Dia pukul, dia tindas kita, dia ambil harta kita. Apa Rasulullah kata? Demonstrasi. Tuan-tuan takkan belajar. Tapi jiwa kita nakkan demonstrasi. Jiwa kita semangat untuk memerangi pemimpin yang begitu. Dan akhirnya jadilah Arab Spring. Bila jadi Arab Spring, tengoklah apa yang berlaku. Ya, di Syria, di Mesir, di Yaman, Libya, Iraq, sampai sekarang tak aman. Mengalirnya darah pada zaman Saddam itu sedikit sangat. Dan dituju kebanyakan kepada orang Syiah. Dan pada hari ini mengalirnya darah di Iraq tu lebih banyak daripada zaman Saddam memerintah. Banyak sangat-sangat. Dan yang matinya orang Sunnah, orang Sunni. Nampak tak? Libya macam itu juga. Sampai sekarang tak aman. Tuan-tuan dan perempuan, belajar daripada hadis Rasulullah dan kefahaman 3 generasi yang terbaik. Barulah kita akan selamat. Kalau ditindas pun, Allah akan letakkan kita ke dalam syurga. Walau kita lemah, Allah akan letak kita dalam syurga. Kita jaga adab-adab kita sebagai rakyat ataupun sebagai hamba Allah. Kalau mula kita mengumpat, mula kita mencela, mencari keburukan, adu domba, dah tak usah ceritalah tentang hadis ini. Tidakkah kamu ingin ketahui di antara ahli syurga mereka yang lemah dan tertindas? Ya, kita mula dengan WhatsApp palsu, cerita-cerita palsu, cerita umpat-mengumpat, dah itu bukan kategori ahli syurga. Ya, bukan kategori ahli syurga. Nauzubillah. Jadi jaga adab-adab. Biarlah jangan kita rugikan kita dalam keadaan kita ni memang orang yang lemah dan orang yang tertindas. Jangan kita biarkan diri kita rosakkan diri daripada menjadi ahli syurga, menyebabkan kita jadi ahli neraka. Baik. Yang ke-34, menjaga hak jalan ataupun jalan raya. Hak jalan, satu, jalan raya lebih besar. Jalan tu macam depan rumah kita tu jalan kan. Ataupun lorong-lorong tu pun jalan. Pasal dia ada hukum hakam dia berkaitan dengan jalan. Ya, hukum hakam yang mana adab jalan. Kena jaga adab-adab jalan. Dia tak boleh, ini jalan rumah aku, suka hati aku letak. Dia ada hukum dia. Apatah lagi jika jalan-jalan itu merupakan tanah yang
diklaimkan oleh kerajaan itu tanah miliknya ataupun tanah yang rizab jalan. Oh, lagi dahsyat. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, kita ni, orang Islam ni, dia penuh dengan SOP dia. Kan disebutkan dalam hadis, sesungguhnya orang mukmin itu dikelilingi oleh benda-benda yang tidak disukainya. Dan orang kafir dikelilingi perkara-perkara yang menarik. Kerana orang kafir tak ada halal haram. Duit haram bagi mereka halal, makanan haram bagi mereka halal, apa mereka nak buat bagi mereka halal. Itu dia. Tetapi orang Islam SOP diberikan, sebenarnya diberikan untuk semua. Tetapi orang kafir dia kaedah dia. Tetapi kita kaedah kita mentaati SOP yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita ada batas kita. Itu SOP. Batas keluarga kita. Ya, bagaimana kedudukan adik-beradik, bagaimana kedudukan mak, ayah, nenek, tok, cucu apa semua tu, ya, bagaimana pemakaian, semua itu adalah untuk kebaikan. Bila kita bicarakan SOP itu adalah untuk kebaikan. Untuk menjaga hak. Kenapa kita dilarang keluar, tidak memakai topeng, ya, pelitup muka, dan tidak dibenarkan untuk duduk rapat? Pasal semata-mata untuk kebaikan. Oleh kerana itu agama ini adalah untuk kebaikan. Agama ini adalah agama SOP yang menjaga kebaikan masyarakat. Tapi siapa nak dengan agama ni rasa susah, ya, maka pada jalan raya pun ada hak dia. Pada jalan raya pun ada hak dia. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, pada jalan kita nampak tak ada apa je, pasal kita tak belajar. Okay? Kita tengok apa hak di antara hak jalan dia. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man akhraja min tariqil muslimin syai'an yu'adzihim kataballahu lahu bihi hasanatan wa man kataba lahu indahu hasanatan adkhalahu bihal jannah. Allahu akbar. Ya. Hadis yang cukup hebat ni dari At-Tabrani dalam kitab, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir wa Ziyadah. Maksudnya, sesiapa yang mengalihkan atau mengeluarkan sesuatu yang berbahaya dari atas jalanan orang muslimin, dia nampak apa paku ke, dia ambil, dia buang. Nampak kayu ke, dia angkat, dia buang. Itu di antara syu'batul minal iman. Juzuk daripada iman. Sekecil-kecil yang disebut dalam hadis, satu hadis, di antara sekecil-kecil iman mempunyai 70 cabang. Bid'ah tu 70 lebih cabang. Yang paling kecil, mengangkat duri yang terhalang di atas jalanan. Masuk syurga seorang lelaki, Rasulullah mengatakan, aku melihat dia senang duduk, bersenang lenang di dalam syurga, ya, disebabkan dia mengangkat satu benda yang mengganggu jalanan orang muslimin. Dia mengangkat benda, perkara yang boleh mendatangkan gangguan jalanan orang muslimin. Bukan kita pergi angkat sampah buang dekat jalan raya. Itu mengganggu. Itu berdosa. Makan sikit, campak. Dah terbiasa kan? Campak. Tak kira lah kulit kecil ke kulit besar ke, campak. Berdosa. Oleh kerana tu tuan-tuan dan perempuan, dalam bab hukum hakam jalan pun kita kena fakih. Masalah kita ikut suka akulah. Trafik light merah pun kita kedah. Itu hak jalan dah lari. Tak boleh berdosa. Bila trafik light merah kita langgar je. Tempat tak boleh parking, kita parking, berdosa kalau ikutkan kaedah. Lepas tu bila kena langgar, marah ke orang. Siapa ni yang tak reti guna jalan ni, duk langgar kereta aku. Yang kamu parking atas jalan tu kenapa? Misalan motor, jalan raya diarahkan mengguna motor dengan 2 tayar. Dia bantai 1 tayar. Dia angkatnya. Berdosa.
Itu pasal JPJ punya peraturan naklah diikut. Kalau tak ikut, berdosa. Disebabkan mengganggu jalan raya. Oh pula dah kan. Dah, itu kaedah dia. Itu yang disebutkan kita sebagai khalifah untuk membenakan sebuah dunia yang hebat. Apabila peraturan-peraturan itu diarahkan untuk kita tunaikan, maka tunaikanlah. Dia tak bercanggah syariat. Tetapi berapa ramai yang ambil kira kan. Okey. Ini di antara perkara yang menarik apabila hadis ini mengatakan siapa yang mengalih sesuatu yang berbahaya dari atas jalanan orang Muslim, terutamanya kawasan orang Muslim. Tak kiralah apa juga, pelepah kelapa ke, buah kelapa ke, besi ke, apa juga, maka kita alihkan, maka dituliskan bagi kita satu kebajikan. Dan barang siapa dituliskan dengan satu kebajikan, kebaikan, maka dengannya dia dimasukkan syurga. Subhanallah. Ya, dahsyat tuan-tuan dan puan-puan, dahsyat. Bila tuan-tuan dan puan-puan tengok satu hadis yang begini, bagaimana kalau kita telah membuat jalan raya, berapa besar pahala kita. Diguna sampai hari kiamat. Setengah-setengah orang tua dia, ya, kat kampung tu dia bagi tanah dia sikit untuk dijadikan jalan. Besar pahalanya. Siapa yang gunakan, dia akan dapat pahala. Besar. Bila tengok hadis ni, walaupun amalan tu sikit, buang, maka dia mendapat pahala yang besar. Ini kan pula diserahkan jalan raya tu, orang lalu lalang, lepas tu dia letaknya lampunya pula, ya, untuk kegunaan di malam hari. La haula wala quwwata illa billah. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan betapa besarnya pahala yang Allah nak berikan kepada kita. Oleh kerana itu lepas ini, jaga adat-adat kita di jalan raya. Jangan ijtihad kita, tak ada kereta, ya, tak ada motor, kita pun langgar trafik light. Jangan guna ijtihad yang begitu. Ya, jangan. Kena pula kita bawa anak-anak kita belajar daripada kita, langgar trafik light. Tuan-tuan dan perempuan, tanggunglah depan Allah nanti. Kalau anak tu bawa motor dah besar, dia langgar trafik light disebabkan ayah buat dulu, tanggungjawablah kita di depan Allah. Ya, teruk dosa tu. Ya, nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, jadi perkara-perkara yang begini seharusnya, ya, kita kena jaga elok-elok supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengikut peraturan dan arahan Allah. Jadi insya-Allah dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita supaya menjaga hak-hak jalan raya. Dia ada banyak hak-hak. Di antaranya, ya, jangan kita duduk melepak di jalan raya. Kerana itu Rasulullah menegur para sahabat yang suka sangat bersembang di tengah-tengah jalan. Zaman dulu mana ada jalan raya? Ya, tetapi jalan itu ma'ruf digunakan oleh masyarakat pada ketika itu, maka Rasulullah tegur, ya, jangan kamu membuat gangguan di jalan raya. Kalau terpaksa juga kamu nak bersembang, bagikan hak di jalan itu. Bila nampak orang, tegur, bagi salam. Ya, bagi salam. Kalau nampak ada yang tak kena, betulkan. Itulah di antara peraturan-peraturan, arahan-arahan di jalan raya. Dan jangan biarkan kita terbiasa dengan melanggar undang-undang jalan raya. Dan jangan sama sekali diajarkan kepada anak-anak kita untuk kita langgar undang-undang jalan raya. Sabarlah 1 minit je. Ya, kadang-kadang trafik light, Allah lamanya trafik light itu. Maka hanya itulah 1 minit, paling lama pun 2-3 minit je. Ya. Tetapi bila kita dah mula melanggar jalan raya, maka akibatnya adalah di dunia kita kena saman. Di akhirat kita berdosa. Ya, apa kita nak jawab depan Allah nanti. Tetapi bila kita mampu untuk menjaga hak jalan raya, saya amat, yalah subhanallah, kadang-kadang kita ajar budak-budak kita, ya, macam saya, sekolah saya naik van tu, tiba-tiba sekali tu berlaku hujan lebat kan, pokok runtuh pula, pokok jatuh. Ya, bila pokok jatuh, masya-Allah, yalah siapa nak keluar waktu hujan? Tiba-tiba kami nampak memang ada 2 pelajar, 2-3 orang pelajar daripada mungkin Ma'had Tahfiz juga. Maka saya katakan, jom kita turun sama-sama. Di sana ada syurga yang menanti kita. Maka turun. Alhamdulillah pelajar-pelajar kita pun turun. Tolonglah kepakkan kayu tu ke, ubah ke, walaupun parang tak ada. Dan tiba-tiba ada seorang brother tu datang, boleh pula ada gergaji kat dia. Maka kita bantu. Ya, mungkin hujan sikit tuan-tuan dan perempuan.
ya, tetapi di sisi Allah besar pahala. Kadang-kadang jalan tu tiba-tiba, ialah macam kami di kawasan kampung ni kan, tiba-tiba ada pelepah, kita terlepas, okey, siapa nak syurga, pergi angkat pelepah tu, tapi hati-hati, ya, terpaksa kita angkat, tolakkan. Jangan merasa malu, jangan merasa aib untuk membeli syurga Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jika mampu kita untuk beramal walaupun ianya nampak remeh, maka beramallah. Manalah yang tahu, mungkin amalan itu yang akan menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini dapat kita ambil dan kita beramal. Ya, buatlah amalan soleh apa juga melalui amal yang boleh kita lakukan. Dan juga kita ingatkan balik, ya, tentang program korban yang akan muncul tak lama lagi, dan boleh rujuk kepada saudara Ustaz Sofwan kita yang akan menguruskan program korban yang tak lama lagi berlaku pada Raya Haji, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan korban yang bakal kita lakukan ini diterima oleh Allah juga. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta